Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Dialog Tiga Penjuru. Malam ini kita akan memfokuskan perbincangan dialog kita untuk melihat apakah pencapaian dan juga kelebihan dan juga kekurangannya sepanjang pentadbiran Perdana Menteri ke-10 dan juga Kerajaan Perpaduan ini. Menghampiri 100 hari, mungkin ini satu masa yang mungkin terlampau awal untuk kita menilai prestasi kerajaan ini, tetapi sekurang-kurangnya kita melihat dalam perjalanan menuju 100 hari ini, adakah ia berada di landasan yang betul, adakah ia memberi satu reaksi yang positif kepada rakyat keseluruhannya, ataupun dari sudut reaksi masyarakat antarabangsa secara umumnya, bagaimana dari sudut pasaran ekonomi, adakah dengan nilai ringgit yang bertambah baik berbanding dolar Amerika, adakah ia akan berterusan momentumnya, dari sudut kos sara hidup dan juga himpitan inflasi yang dikatakan menjadi isu utama ketika ini dan sebelum ini, sudah bertambah baik ataupun stagnan ataupun bertambah buruk. Jadi itulah yang akan kita bincangkan. Tiga ahli panel sudah pun bersedia untuk memberi pendirian mereka dan juga pandangan mereka dari aspek kekuatan masing-masing. Jadi saya perkenalkan tiga orang tamu sudah pun bersedia di studio Dialog Tiga Penjuru pada malam ini. Datuk Seri Akbar Satar, terima kasih. Tidak asing lagi hal-hal integriti dan juga anti rasuah untuk melihat prestasi kerajaan kali ini dan juga apa yang sudah dilakukan dan apa yang mahu dilakukan oleh Datuk Seri Akbar Satar. Di tengah Profesor Dr. Muhammad Tajuddin Muhammad Rasdi, seorang aktivis dan juga pengkritik sosial budaya. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah. Saya suka kalau setiap kali Prof datang ke studio ni. Dan di ujung sana yang berbagai Dr. Rozhan Osman, seorang penganalisis politik. Apa khabar, Dr. Rozhan? Alhamdulillah. Sudi bersama saya pada malam ini. Dari sudut politik banyak ni kita nak bercerita ni. Okey, saya nak mulakan dengan Dr. Rozhan dulu. Dari 100 hari ini ataupun menjelang 100 hari ini, kita melihat ini satu gabungan yang tidak pernah berlaku di pentadbiran Malaysia sejak kita merdeka. Satu kerajaan perpaduan dikutai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dari komponen parti beliau Pakatan Harapan yang memenangi yang tertinggi dalam tarikh umum ke-15 yang lalu, tetapi terpaksa bergabung untuk melepasi majoriti mudah dengan Barisan Nasional dengan 30 ahli parlimen mereka, ada GPS di situ, ada GRS di situ dan juga beberapa ahli parlimen bebas. Jadi adakah ini sebenarnya perlu juga dilihat dari sudut pelantikan dalam kabinet, dan antara langkah pertama Datuk Seri Anwar apabila dilantik sebagai Perdana Menteri, undi percaya di parlimen dan memperolehi 2/3. Jadi mungkin sebagai permulaan, Dr. Rozhan. Okey, kalau kita melihat perkembangan politik di Malaysia ni, saya rasa ia tidak banyak berbeza dengan apa yang banyak berlaku di negara-negara di Eropah, di Germany, di Itali dan sebagainya, di mana parti yang memerintah tu akhirnya terpaksa menjadi parti yang merupakan gabungan berbagai parti politik. Itu sudah menjadi lumrah di negara ini oleh kerana pluralism yang wujud di dalam masyarakat itu membolehkan banyak pilihan, wujud banyak pembawakan dan dengan itu agenda yang tersendiri. Oleh sebab itu saya menganggap bahawa apa yang kita perhatikan ini sebenarnya is the new normal. Ya? Dan di dalam masa-masa yang akan datang, ia akan berterusan, akan berkekalan. Cuma gabungan itu mungkin agak fluid dan mungkin berubah dari masa ke semasa. Ya? Saya tidak hairan kalau gabungan ini akan berubah apabila berlakunya perubahan dalam kepimpinan parti-parti yang menyertainya. Ya? Jangan terkejut katakanlah nanti ada generasi lebih muda dalam PAS yang lebih dinamik, yang lebih terbuka. Satu hari mungkin mereka pula yang bergabung, kerana sebelum ini mereka bergabung sama dengan barisan alternatif dan sebagainya. Ini sebahagian daripada realiti masyarakat yang semakin majmuk dari segi bukan saja ethnicity tetapi dari segi pembawaan politik. Dan saya rasa ini sebahagian daripada proses demokratik yang natural. Ya. Persoalan sekarang apakah yang perlu dicapai? Ya, kalau kita lihat dalam konteks cabaran sistem berparlimen di mana jawatan Perdana Menteri itu bergantung kepada memenangi keyakinan ahli-ahli parlimen, ya, mendapat majority support sekarang. Berbeza dengan sistem seperti di Amerika
di mana pelantikan presiden tu through direct election, rakyat melantik siapa presiden, dia tak perlu sama ada parti dia menguasai Kongres ataupun Senat, tak kisah. Ya. Tapi dalam sistem di Malaysia, kerana kita mengikut sistem Parlimen Westminster di Britain, kekuasaan atau keabsahan Perdana Menteri itu bergantung kepada undi percaya. Oleh sebab itulah saya melihat bahawa langkah pertama yang perlu diambil oleh Perdana Menteri dan sebagaimana yang dia lakukan adalah untuk reaffirm legitimasi. Kerana itu akan menghapuskan sebarang keraguan tentang viability coalition ini untuk memerintah. Ya. Dan itu juga mengikat semua ahli parlimen untuk sama-sama mendukung agenda yang bakal dikemukakan selepas itu. Dalam konteks 100 hari, ya, saya meneliti umpamanya bagaimana kerajaan-kerajaan di negara lain melakarkan agenda 100 hari mereka. Kalau kita perhatikan, saya lihat contoh yang paling baik yang saya suka bandingkan adalah Jacinda Ardern, bekas Perdana Menteri New Zealand. Bagaimana agenda dia begitu clear dalam 100 days tu, apa yang dia nak capai. Dan saya melihat bahawa pendekatan dia ambil mempunyai 3 fasa. Pertama adalah apa yang saya katakan sebagai kick-off, iaitu mengenal pasti agenda-agenda penting yang perlu diatasi. Kedua adalah apa yang kita istilahkan multidimensional solutioning, yang mana dia membentuk penyelesaian yang menyentuh berbagai aspek untuk menyelesaikan masalah, bukan secara fragmented. Dan yang ketiga, dia membina momentum untuk memastikan penyelesaian itu dapat dilaksanakan selepas 100 tahun. Contoh, 100 hari. 100 tahun dia pun dah bukan. Contoh, katakanlah di antara agenda penting yang dibawa oleh Jacinda Ardern adalah children poverty, yang berkait rapat dengan masalah kesihatan kanak-kanak, masalah pendapatan keluarga, masalah perumahan. Jadi kita dapati bahawa dalam 100 hari perancangan agenda 100 hari itu, dia ada elemen yang menyentuh isu kanak-kanak, kesihatan, well-being kanak-kanak. Pada ketika sama, dia juga meningkatkan minimum salary supaya keluarga-keluarga termiskin ni rasa terbela. Dan pada ketika yang sama, dia juga mengawal kos perumahan. Dia melarang pembelian hartanah oleh orang asing. Dengan itu mengawal, dan dia juga melarang agensi kerajaan yang terlibat dalam perumahan daripada menjual aset yang tidak dapat dijual. Jadi dengan itu mereka memastikan perumahan yang mampu milik ini sampai kepada sasaran. Jadi ini apa yang saya istilahkan sebagai pendekatan multidimensional. Kerana kesihatan kanak-kanak, well-being kanak-kanak itu bukan sekadar bagi dia makan ataupun bawa dia pergi klinik saja. Dia juga bergantung kepada well-being mak bapak dia, well-being perumahannya. Dan kesemua ini untuk memastikan menjadi momentum yang dapat berterusan selepas itu, sebahagian daripadanya legislate, diwujudkan undang-undang untuk menjadikan inisiatif itu suatu yang tidak reversible. Sebagai contoh, akta yang menetapkan sebenarnya apakah sasaran pengurangan children poverty yang perlu dicapai oleh kerajaan. Apabila matlamat itu diluluskan sebagai akta undang-undang, tak kisah siapa Perdana Menteri, siapa parti mana datang memerintah, dia kena tetap committed kepada. Jadi dengan itu dia mewujudkan satu inisiatif yang mempunyai momentum yang tersendiri. Ini adalah apa yang saya lihat dalam konteks apa yang telah berlaku. Dan ini merupakan cabaran bila kita berfikir tentang 100 days, bagaimana kita kick off, consolidate multidimensional solution, kemudian memastikan kita dapat membina momentum yang melebihi 100 hari itu. Okay. Menarik. Realiti untuk pentadbiran ini pada pandangan Prof. Dr. Rashdi, Dr. Tajuddin, adakah ia memberi satu gambaran, ia satu kick off yang selamat, yang selesa, ataupun kick off yang bermasalah, dan perjalanan menuju satu hari ini ia berada di landasan walaupun kurang plus minus ia kurang bagus ataupun bagus, tetapi ia berada di landasan yang betul, ataupun bagaimana Prof. Dr. Tajuddin? Ya, saya kalau tadi kita cakap pasal the new normal, saya nak cakap benda yang abnormal lah.
yang tak normal kita katakan. Jadi apa yang saya rasa cabaran yang paling penting adalah membina kepercayaan di antara masyarakat di dalam Malaysia ni. Sebab kepercayaan di antara kaum dan antara golongan agama dan sebagainya memang hampir tiada lah. Jadi sebab itulah apabila kita timbul isu contohnya yang workshop SPM tu dan sebagainya, saya dapat melihat dalam 100 hari ini memang ada kegusaran dari sudut masyarakat macam mana nak react. Contohnya pelantikan Datuk Zahid Hamidi dan juga bagaimana isu-isu yang lama-lama tu diselesaikan dan sebagainya. Jadi dalam tulisan saya cuba menjelaskan kepada masyarakat kebanyakannya yang kaum bukan Melayu, mereka nampak boleh menerima bahawa benda ni kena go slow and steady. Jangan dia cepat sangat, walaupun adalah civil society yang kata mengikut prinsipnya, dia kata ni tak boleh, itu tak boleh. Saya kata itu under normal circumstances, but here dalam sistem ideal. Jadi kita kena tengok bahawa benda ni ada satu orang kata kebaikan yang lebih mendalam dan lebih meluas. Tetapi saya selalu berkata kita jangan exercise kita punya freedom of speech, tetapi wisdom of speaking. Wisdom speaking maknanya bila kita tak perlu sebut apa-apa, dan kalau kita nak sebut pun kita kena ada adab tertentu. Jadi contohnya dalam isu SPM workshop tu saya katakan bahawa kita jangan marah cikgu-cikgu ni. Kita tengok bahawa cikgu-cikgu ni telah dididik daripada awal dulu bahawa menolong bangsa dan menolong seagama adalah satu ibadat, satu benda. Jadi benda itu satu benda yang baik. Cuma kaedah menggunakan resources ataupun sumber-sumber tu, yang tu kita kena tengoklah macam mana kalau boleh kita pakai sumber kita sendiri dan sebagainya. Jadi kita tak boleh nak berharapkan Menteri Pendidikan yang baru tu dia nak solvekan. This is not a management problem. This is a cultural problem. Ini satu orang kata set culture, dan kita tak boleh melihat ia sebagai satu benda yang quote-unquote salah ataupun lemah dan sebagainya, tetapi sesuatu yang telah memang sedia ada. Jadi bagaimana kita nak mengubah, yang the trick is not to go against, and the trick is to use benda yang dah ada, lihat aspek positifnya, dan lepas tu kita managekan supaya keharmonian tu tercapai sebagai sesuatu yang sama seia untuk kita bergerak. Yang that is the challenge. Dan saya mengharapkan civil society pun, walaupun mereka ada agak bising juga, tetapi saya rasa dari sudut masyarakat keseluruhannya yang saya tulis dan sebagainya tu, komen-komen yang saya dapati memang positif. Mereka boleh bersabar dan juga boleh orang kata sama-sama berjalan untuk perubahan. Sedikit tambahan sebelum saya bagi Datuk Seri Akbar. Ini banyak poin pada Datuk Seri. Tapi bagi Prof Tajuddin, dari sudut slogan, ini menjadi juga polemik perdebatan rakyat sepanjang bulan ini apabila pelancaran Madani sebagai satu kerangka pentadbiran ini untuk bergerak dalam setiap polisi dasar kerajaan dan sebagainya. Rakyat melihat satu lagi slogan. Rakyat melihat satu lagi agenda untuk peribadi meninggalkan legasi seorang pemimpin bernama Perdana Menteri. Mereka merujuk kepada satu Malaysia, merujuk kepada keluarga Malaysia dan juga Islam Hadari dan sebagainya. Adakah ini satu retorik yang salah ataupun satu retorik yang benar-benar belum dipahami rakyat keseluruhan, dan apa yang patut dilakukan menjelang suatu hari? Jadi ramai yang melihat isu Madani Islam tu sebagai satu aspek Islam. Sebenarnya ia sepatutnya adalah satu aspek agama, di mana kalau kita nak hidup dengan konsep agama yang sekali dengan sosial dan sekali dengan politiknya ekonomi dan sebagainya dan ekonomi dan environmentnya. Jadi kita kena ada satu platform yang kita katakan common, dan Madani ini ataupun civilization iaitu suatu ketamadunan peradaban yang melebihi apa yang dikatakan ritual memenuhi suatu keperluan personal, peribadi dan sebagainya. Tetapi Madani untuk semua agama, bukan saja untuk Islam sahaja, adalah suatu aspek yang boleh memberi suatu keadaan yang kita boleh berkongsi.
Jadi perkongsian ini harus, itu yang saya lihat apabila pelancaran madani, memanglah ada kritik daripada golongan-golongan orang Melayu dan macam-macam nama lah yang disebutkan dan sebagainya. Tapi saya rasa ini amat penting untuk menandingi ataupun memberi satu competition naratif kehadap apa yang saya sebutkan sebagai kepimpinan Islam ataupun ketuhanan Melayu, ketuhanan Islam. Dan saya berharapkan juga bahawa ketuhanan Islam ni dia senang aja konsep dia. Dia kata kita kena berkuasa. Apa-apa hal pun kita kena kuasa, orang lain kena ikut cakap kita. Susah kalau kahwin macam tu, memang tak lama lah dia dia akan bercerai lah kan. Kita tak boleh macam tu. Jadi kalau kita ikut institusi Islam dia memang penjaga tradisi dan sebagainya. Dan saya mengharapkan bahawa institusi Islam boleh orang kata membantu konsep madani Islam ni untuk orang kata terserap ke semua lapisan, bukan saja orang Melayu. Lepas itu kita tengok konsep agama yang ini saya rasa belum dibincangkan lagi. Apakah aspek agama dan madani untuk semua agama, bukannya untuk nak Islamai semua agama, tak. Untuk orang kata memberi satu platform yang lebih baik untuk kita bersama. Tetapi perdebatannya, adakah gabungan pentadbiran ini memahami apa yang dimahukan oleh Perdana Menteri ke-10, kerana ini antara kegemaran Datuk Seri Anwar Ibrahim sejak dahulu lagi, bukan baru ini, masa beliau dalam UMNO pun mengangkat konsep madani ini. Tetapi sekarang ada UMNO di situ, ada GPS di situ, ada GRS di situ. Itu satu persoalan. Tapi Datuk Seri Akbar Sata, melihat konteks tata kelola dan good governance, kalau susuk tubuh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita tak boleh persoalkan. Daripada dulu beliau mengangkat dan beliau konsisten dari kerajaan dalam jadi pembangkang apatah lagi. Tetapi dalam sepanjang menuju 100 hari ini, setiap kali ucapan beliau hampir tidak dapat mengelakkan menyentuh tentang tata kelola governance. Walaupun dalam acara agama, acara sukan pun beliau mengangkat ini. Tetapi pada pandangan secara peribadi Datuk Seri Akbar Sata, adakah pentadbiran ini benar-benar ada political will untuk mengangkat governance dan tata kelola yang dicanang-canangkan itu? Saya banyak kali bercakap bahawa saya sangat suka apabila seorang Perdana Menteri, dan saya berharap seorang Perdana Menteri apabila pada hari pertama beliau buka mulut bercakap dengan media, salah satu pada isu adalah rasuah. Ini adalah Perdana Menteri ke-10 ini merupakan salah seorang daripada Perdana Menteri yang menyebut selain daripada isu kos sara hidup dan juga ekonomi, tetapi beliau menekankan kepada korupsi. Sebab kita kena faham bahawa rasuah adalah merupakan ibu kepada segala masalah. Tak stabilnya politik negara adalah dikarenakan rasuah. Perebutan kuasa adalah rasuah. Isu ekonomi pun melibatkan rasuah. Ini menyebabkan masalah kita bertambah dari masa ke semasa. Dan yang kedua, saya dapati bahawa banyak perkara-perkara yang beliau telah sebut yang saya agak gembira, iaitu yang pertama, beliau tidak akan campur tangan dari segi penyiasatan agensi penguatkuasa SPRM. Yang kedua, sudah tentu tadbir urus yang baik. Yang ketiga, dari segi kehakiman dan sebagainya, beliau telah memberi jaminan bahawa itu merupakan perkara beliau tak akan campur tangan. Jadi ini telah menaikkan ranking kita dan juga rating dia sebagai seorang pemimpin negara yang betul-betul berjuang ke arah itu. Dan kita dapati bahawa salah satu daripada perkara yang saya agak suka juga ialah kita dapati beliau cuba mengurangkan ketirisan. Iaitu kita tahu dari segi laporan Auditor General setiap tahun masalah sama dari masa ke semasa, tetapi tindakan tak diambil oleh pihak-pihak tertentu, termasuk pegawai kerajaan ataupun menteri dan sebagainya. Jadi itu merupakan satu perkara yang paling baik, sebab kita dapati kajian menunjukkan bahawa kalau World Bank pun menunjukkan bahawa kerugian kerana rasuah saja adalah di antara 2 hingga 4%. Kalau kita tak begitu teliti dari segi rasuah ni, kemungkinan besar kita jatuh kepada 4%. Mungkin kita kehilangan lebih kurang 60 bilion setahun. Itu banyak. Jadi supervision ini merupakan satu perkara yang paling baik yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri. Yang kedua, dia juga telah menilai balik projek-projek mega. Yang mana kita tahu kalau dari segi World Bank punya pandangan juga, dalam isu kontrak ini sekurang-kurangnya 20 hingga 30% tiris. Fraud, bocor.
Dan ini di Malaysia ini diakui oleh bekas Auditor General kita sendiri, iaitu Tan Sri Amri Buang, mengatakan bahawa ketirisan fraud berlaku dari segi kontrak ini adalah 30%. Itu banyak. Jadi jika sekiranya perkara sedemikian diambil kira, sudah tentu kita akan dapat menyelamatkan wang dengan begitu banyak. Jadi ini merupakan perkara yang saya rasa telah membuka mata orang-orang luar, terutama sekali dari segi untuk memberi ranking CPI untuk kemudian nanti. Sebab kita dapati dari segi indeks-indeks apa saja pun termasuk CPI, perkara yang utama adalah mengenai rasuah, dan juga sudah tentu dari segi demokrasi dan sebagainya itu diambil kira. Selain daripada kita juga perlu memastikan bahawa setiap agensi yang melaksanakan tugas itu melaksanakan dengan secara bebas, tetapi tidak dikongkong oleh ahli politik. Sebab kita banyak yang menyatakan bahawa apakah kita perlu meletakkan SPRM di bawah parlimen. Tetapi kalau kita lihat kepada undang-undang, itu pun sudah cukup. Yang perlu adalah kepimpinan. Dan yang kedua, yang paling mustahak ialah, saya lebih mustahak ialah, walaupun banyak mana kita ada kuasa pun, jika sekiranya kita tak ada duit, tak guna juga. Maknanya sebaik-baiknya kita ada financial autonomous. Maknanya bajet SPRM tu hendaklah ditentukan oleh parlimen. Maknanya kalau kita bagi 300 juta setahun, kita naikkan berdasar kepada kita punya GDP mungkin 2 ataupun 3% setahun. Sebab bayangkan siasatan kita jalankan terhadap pembendaraan, yang mana kini bajet kita adalah di bawah pembendaraan. Jadi sudah tentu ini ada satu konflik yang boleh menyebabkan berlaku benda-benda yang tak baik. Jadi boleh menyulitkan siasatan. Jadi ini merupakan perkara yang patut kita lihat, dan sudah tentu saya yang paling sedih sekali iaitu kita lihat Perdana Menteri kita beria-ia untuk bercakap mengenai tabik urus yang baik dan juga untuk menentang rasuah, tetapi menteri-menteri lain saya tengok masih lagi duduk belakang. Tapi sepatutnya sebagai menteri, saya rasa kita juga perlu ikuti, iaitu sekurang-kurangnya dari segi AG's report dan sebagainya, bercakap mengenai untuk menjaga ketirisan, dan yang kedua memastikan bahawa setiap kementerian itu melaksanakan tugas, dan juga yang paling mustahak sekali ialah dari segi kontrak yang seperti saya nyatakan tadi, beri kepada yang benar-benar wibawa, dan pastikan juga iaitu kontrak tak diberi secara direct nego, beri secara open tender. Kerana perbezaan di antara direct nego dengan open tender ni adalah banyak. Selalunya untung, Prof, yang diambil dalam direct nego adalah 50%. Dan dalam open tender adalah 15 hingga 20%. 30% kita hilang. Tapi tak semestinya open tender tu kita 100% kita dapat garanti, kita dapat memberi kepada kontraktor yang bagus. Sebab ini adalah masalah manusia juga. Iaitu main board, jawatan kuasa kewangan, jawatan kuasa teknikal, hendaklah orang-orang yang berintegriti. Kadang-kadang kita sekarang ni ada e-procurement dan sebagainya, tetapi at the end of the day yang terima adalah manusia. Jadi di situ dia boleh manipulate, tarik satu kertas yang so distributor dan sebagainya. Jadi ini adalah human factor tu merupakan satu perkara. Maknanya sekarang ni apa saja undang-undang yang kita buat, manusia ni terutama sekali di negara kita lah, saya minta maaf, ada caranya. Dia cari loophole. Contoh ya Prof, kita punya anti hopping law. Dah 4 orang sekarang kita tak sure. Ada boleh ke tak boleh? Boleh. Maknanya dia akan cari jalan saja, sebab masalah kita adalah kita menghadapi krisis integriti. Sebagai ahli politik, saya rasa kita mencipta undang-undang, kita buat undang-undang, sepatutnya kita hormat undang-undang. Tapi kalau kita sendiri melanggar undang-undang, tak semualah. Ada yang... Okey, dalam ke arah itu, tetapi dalam masa yang terdekat ini apabila kontroversi pelantikan Nurul Izzah sebagai penasihat ekonomi di Kementerian Kewangan, adakah itu satu sedikit mencacat ataupun tidak terlambat untuk membetulkan keadaan ini? Saya rasa ranking Datuk Seri ni masa dia pegang jawatan, ini saya frank sebab saya pagi-pagi saya ada jumpa sama ada orang DAP, saya tak dapati orang PN dan orang PAS dan sebagainya. Rating dia memang tinggi. Banyak orang suka dia. Orang-orang UMNO yang tak suka pun dah macam suka, sebab orang percaya bahawa beliau boleh membawa Malaysia ke satu arah yang lain, terutama sekali dari segi rasuah. Tetapi sudah tentu yang isu ni adalah begitu sensitif, sebab kemarahan bukan saja dilakukan oleh orang-orang yang pembangkang,
Kerana ada yang mengatakan bahawa dia telah memberi satu peluru Tembak sendiri. yang digunakan semasa kerajaan Patani. Iaitu peluru yang pakai apa ni, dia punya apa kita panggil tu? Besar kan, dia punya meriam besar. Meriam besar. Jadi itu akan memberi peluang orang-orang kritik. Tetapi orang-orang bukan saja opposition yang kritik, tetapi orang-orang yang dalam. DAP ke orang PKR apa mula petikai, mungkin sebab penerangan tak begitu jelas dan sebagainya, tapi saya kira ini perlu dititik beratkan, saya bagi pandangan. Kalau tidak, saya rasa ini jadi isu yang berpanjangan. Sebab apabila ada orang menyatakan bahawa apakah pelantikan Presiden Transparency International mengatakan bahawa pelantikan Nurul ni akan menyebabkan CPI jatuh, tapi ini lambat lagi. Tapi nak jatuh CPI itu bukan satu isu, Prof. Maknanya berbagai-bagai. Kalau maknanya tindakan you buat silap, tapi you buat bagus, you buat silap, buat baik-baik, saya rasa itu lebih baik. Tapi kalau sepanjang buat silap, itu kemungkinan besar akan mempengaruhi lah. Itu di antara. Tapi secara peribadinya Dato' Sri tak setuju. Saya rasa saya punya ni lah tak berapa kena lah bagi saya. Sebab saya rasa rugi. Sebab rating sudah tinggi dan ia telah mencacatkan sikit lah. Tapi sekurang-kurangnya lah ada juga kita bincang, iaitu jika sekiranya kita beri Nurul ni jawatan bukan di bawah bapa dia, tetapi katalah di bawah PTPTN ke di bawah kementerian lain, mungkin geng-geng ni boleh terima juga. Ada yang menyatakan macam itulah. Jadi ada pro dan kontra lah. Tapi saya rasa ini, saya takut juga bibit-bibit yang menyebabkan orang-orang yang mencari masalah. Kita kena faham, kebanyakan daripada penyokong ni nak jadi menteri, nak jadi GLC. Yang tak dapat ni akan mencari jalan supaya mengkritik dan juga rasa tak puas hati sebab mencari isu-isu yang ditimbulkan oleh, maknanya orang kata cari pasal lah. Itu je lah. Dato' Sri Akbar, kita akan ke arah itu lagi lepas ini. Dr. Rozhan, dari sudut gabungan ini, adakah ia sudah menjadi satu gabungan yang serasi, boleh bekerjasama dalam masa satu penggal ini 5 tahun? Kerana ramai mempertikaikan, nampaknya belum ada persefahaman yang jelas. Cuma ada retreat sekali, persefahaman MOU sebelum ke Parlimen hari itu, dan selepas ini ada pembentangan bajet dan sebagainya. Tetapi dari sudut realiti, gabungan ini masih dianggap sebagai gabungan kerana merit of convenience, kerana dimahukan oleh Yang di-Pertuan Agong, oleh rulers, tetapi dari sudut realitinya masih dari sudut entiti yang berbeza. Apatah lagi mungkin cabaran yang akan besar akan mereka hadapi apabila menjelang pilihan raya negeri 6 akan datang ini. Pandangan Dr. Rozhan? Saya melihat bahawa persoalan ini harus dilihat kalau dalam bidang pengurusan ni, dia ada apa kita istilahkan model of team building. Setiap organisasi ataupun setiap kumpulan manusia yang mula bekerjasama ni, dia akan melalui apa yang diistilahkan sebagai proses forming. Dia mula bergabung, kemudian dia akan melalui apa yang disebutkan sebagai storming, di mana dia keliru, dia konflik, dia tak setuju dan sebagainya. Tetapi selepas melalui proses itu, dia akan melalui apa yang disebut sebagai norming. Norming itu akan berlaku jika pemimpin yang memimpin pasukan itu pandai, bijak bagaimana untuk mengimbangkan kepentingan-kepentingan yang berbeza, pandangan-pandangan yang berbeza, dan pada ketika itu semua provide leadership untuk steer pasukan itu kepada suatu yang lebih tinggi dari segi prestasinya. Dan saya melihat bahawa proses itu sebab unprecedented, di mana menteri-menteri disuruh kembali untuk hadir retreat pada hari Ahad. Sebelum ni tak pernah berlaku. Kita dengar menteri-menteri ada retreat. Dan itu merupakan petanda-petanda. Dan saya juga gembira bila saya melihat bahawa di antara orang yang pertama menyahut isu Malaysia Madani ini adalah apabila Menteri UMNO, Datuk Seri Khalid Nordin, Menteri mengatakan Kementerian Pendidikan Tinggi ini akan mengangkat agenda Malaysia Madani ini. Jadi prosesnya akan makan masa. Dia akan ada bumps, dia akan ada glitch dan sebagainya. Konflik dalam UMNO tu sikit sebanyak mungkin akan menggoyangkan sedikit, dan saya kira selepas pemilihan UMNO nanti keadaan akan menjadi lebih stabil. Dan saya juga adakah formasi ini
kalau kita boleh adil, ya, adakah sama ketika formasi Tan Sri Muhyiddin, Langkah Syariatan itu ataupun formasi Datuk Seri Ismail Sabri, ataupun ia berbeza? Kadang-kadang kita tak nampak lagi silo tu, tapi nampaknya ada kerjasama, terutamanya dalam hal mengangkat isu kos sara hidup dan juga perbelanjaan rakyat. Itu nampaknya koalisi semua kementerian dimahukan oleh Perdana Menteri dan nampak mereka bekerja bersama, bukan hanya Kementerian Datuk Seri Salahuddin ataupun YB Mat Sabu saja, tapi semua nampaknya. Tapi pandangan Dr. Rozan macam mana? Adakah sama ketika pentadbiran Tan Sri Muhyiddin dan juga Datuk Ismail Sabri? Dia sebeginilah, kalau kita nak melihat konteks apa yang dilalui oleh kerajaan di bawah Tan Sri Muhyiddin dan Ismail Sabri itu adalah wujudnya pandemik COVID pada ketika itu. Jadi respon yang seharusnya timbul daripada dalam menangani krisis itu mestilah juga yang luar daripada cara berfungsi biasa. Dan kalau kita perhatikan, itu tidak sebenarnya berlaku. Oleh sebab itulah timbulnya gerakan bendera putih. Bila rakyat merasakan respon daripada kerajaan itu tidak memadai untuk membela dan mengatasi masalah rakyat. Oleh sebab itu, kalau nak bandingkan tu, saya rasa dia berada dalam suasana yang amat berbeza. Ya. Ketika ini saya melihat bahawa cabaran yang dihadapi oleh kerajaan hari ini bukan krisis seperti pandemik, tetapi krisis yang dijangka akan berlaku mungkin pada separuh kedua tahun ini, iaitu kemungkinan akan berlaku kemelesetan ekonomi global. Ya. Itu merupakan cabaran yang akan perlu dan ditangani, dan negara perlu mempunyai strategi-strategi yang akan bantu menghadapi masalah itu. Boleh saya tambah sikit dengan isu pelantikan Nurul Izzah ni? Saya ni pun dilema sebab ramai orang duk tanya saya macam mana. Saya kata aku pun tak tahu, saya bukan terlibat pun dalam keputusan. Jadi saya meneliti perkara ini, cuba mengimbas kembali kepada sejarah. Kenapa kita begitu sensitif terhadap nepotisme? Kalau kita lihat isu kronisme, nepotisme ni mula menjadi isu yang ketengah dan ketara ni sejak gerakan reformasi. Ya. Dan bila kita kata nepotisme sebelum ini, ia bukan pemimpin mengangkat ataupun melantik anak dalam kerajaan dan sebagainya. Apa yang berlaku adalah pemimpin mengguna kedudukan mereka untuk menyalur kontrak, untuk menyalur mengarah GLC, membeli syarikat anak mereka dan sebagainya. Dan dia bukan kecil-kecil, ya. Semua ni yang jenis lebih daripada 1 bilion. Ya. Kos ke atas masyarakat ni begitu besar. Ya. Implikasinya ke atas masyarakat ni begitu besar. Dan apatah lagi bila di antara kontrak ini, mereka yang mendapat kontrak ini tidak kompeten dan tidak berjaya menyempurnakannya. Baik, kembali kepada nepotisme. Ya. Apakah perbincangan yang berlaku di dalam literature? Saya nak bawa perbincangan dalam business ethics tentang konsep nepotisme ni. Kita boleh melihat nepotisme ni dalam secara absolut, dia baik ataupun tak baik. Tetapi saya perhatikan kalau kita bandingkan perbincangan di dalam karya-karya ilmiah, terdapat di situ satu perbahasan bahawa ada kalanya nepotisme ni boleh juga membawa kepada kebaikan. Untuk tujuan memahami ini, saya ingin membawa apa yang diistilahkan sebagai downstream consequence analysis ataupun analisa akibat huluan. Bila kita buat satu keputusan, apakah akibatnya dalam jangka panjang? Ya? Jadi kenapakah nepotisme ini dilihat sebagai negatif dalam konteks downstream consequence analysis? Pertama, kerana ia memberi kelebihan yang tidak adil kepada ahli keluarga. Orang lain bekerja, kemudian tiba-tiba anak dilantik jadi general manager, sedangkan anak tu baru graduate pada universiti. Ia juga dapat memberi manfaat yang banyak kepada ahli keluarga, sedangkan yang bekerja mungkin orang lain. Yang ketiga, kadang-kadang ahli keluarga dilantik ni tak ada bakat, tak ada keupayaan pun. Ya? Tapi oleh kerana bapa dia pemilik perniagaan, maka dia dapat, bapa dia pemimpin, dia mendapat jawatan itu. Dan yang keempat adalah ia menjejas kerjaya, kemajuan kerjaya orang lain. Jadi kalau kita menggunakan framework downstream consequence analysis, nepotisme ini satu yang mempunyai kesan yang negatif. Pada ketika yang sama, kalau kita lihat dalam perbincangan nepotisme juga, wujud
satu categorization yang membezakan di antara apa yang disebut sebagai entitlement nepotism dengan reciprocal nepotism. Entitlement ni aku patut dapat sebab bapa aku pemimpin ataupun bapa aku pemilik syarikat, bapa aku menteri besar dan sebagainya. Reciprocal nepotism ni masih melibatkan pemilihan ahli keluarga tetapi dengan tujuan ataupun kerana ahli keluarga itu dilihat sebagai kompeten. Ya. Cuma bapa ataupun pemimpin tu dia ingin mendapat pertolongan, khidmat daripada seorang yang dia yakini. Ada di situ personal comfort, ada di situ goal alignment di antara mereka. Baik. Kalau kita lihat apa yang berlaku dalam konteks ini, bagaimana kita nak menilainya? Pertama, Nurul Izzah dilantik sebagai penasihat. Dia tidak jadi KSU ataupun ketua pengarah. Jadi dia tak menjejaskan kerjaya mana-mana kaki tangan kerajaan. Jadi dia tidak tidak mengambil. Jadi dia tidak menghalang peluang kejayaan orang lain. Dia pro bono. Dia tidak ada personal benefit. Talent, adakah dia berbakat? Dia telah menjadi ahli parlimen selama 3 penggal. Menganggotai PAC dan sebagainya, dan sesiapa yang memerhatikan prestasinya dalam parlimen dapat melihat bahawa dari segi keupayaan menganalisis, dari segi kepekaannya terhadap isu-isu semasa itu sungguh baik. Kalau kita lihat kadar kehadiran di sidang parlimen lebih baik daripada kebanyakan orang yang mengkritiknya hari ini. Okey, Prof Tajudin, dari sudut madani tadi, dari sudut counter naratif Islam ataupun kebimbangan masyarakat dan umumnya selepas pilihan raya kita mahu bergerak ke hadapan, Datuk Seri kan. Kita tak mahu lagi politik ni. Malaysia ni berpolitik 24 jam. Tapi nampaknya ada sedikit kesedaran itu. Ya, kesedaran itu selepas pelantikan kabinet nampak cool. Tetapi sebelah sana, terutamanya mereka yang tidak berpuas hati dengan pelantikan kerajaan ini, sentiasa menyerang dari aspek agama, dari sudut keabsahan, dari sudut nilai ketuanan, siapa lebih tuan Melayu, siapa lebih tuan Islam, yang mereka mempertikaikan individu-individu dalam kabinet dan sebagainya. Tetapi dari sudut keseluruhannya, adakah dengan mengangkat cara pentadbiran yang progresif itu tidak mampu banyak melawan agenda-agenda yang membawa ke extreme right itu, terutamanya berhadapan dengan isu politik Perikatan Nasional, mereka-mereka yang merasakan negara dah terjual pada DAP dan sebagainya. Adakah tindakan-tindakan beberapa dasar dan polisi Perdana Menteri ini dan juga kerajaan ini tidak mampu melawan keberadaan pandangan ini? Saya melihat perkembangan Islam di kalangan orang-orang Melayu lah, dan terutamanya sebab saya golongan katakan middle class, upper middle class dan sebagainya, saya nampak bahawa ramai di antara mereka kalau dulu tak pernah cakap pasal Islam pun, kan? Sebab masa dulu tu macam-macam lah, orang muda dulu dan sebagainya. Tapi dah pencen tu dah mulalah kita nak tengok kan, Orang masjid lah. Masjid. So dia dulu masa reformasi Islam ataupun kebangkitan tu, dia tidak orang kata berhadapan dengan orang bukan Islam. Dia berhadapan dengan cultural Islam. Islam yang datang daripada tradisi. Jadi untuk mengangkatkan Islam tu sebagai suatu social force ataupun keupayaan sosial, dan juga untuk mengalih pandangan orang Melayu daripada asyik bercakap Melayu ataupun kaum, biar dia tinggi sikit. Kalau tidak, nak pergi ke mana? Kan? Dan ini adalah satu masalah besar apabila golongan upper middle class ni dia mula mengenal Islam tapi cultural Islam. Cultural Islam ni dia tak baca buku-buku madani ni. Satu sebab ni bukan orang ustaz yang sebut, satu hal. Sebab mereka-mereka ni semua orang baik-baik belaka. Cuma mereka nak belajar mesti belajar kat ustaz, takkan nak belajar kat Dr. Rozhan kot, dia PhD benda lain. Walaupun dia boleh cakap pasal Islam lebih daripada setengah-setengah orang yang kita katakan golongan agama. Jadi bagi saya konsep madani Islam ni amat penting. Tetapi dia punya kaedah untuk menyerap kepada masyarakat tu problematik. Saya sebutkan bahawa
institusi Islam, which is the mufti, bila disebutkan oleh sultan-sultan mengatakan bahawa jangan mainkan isu jangan begini begitu, tetapi saya tengok khutbah Jumaat tak ada yang menyahut pun. tidak menyahut pun. Jadi sebab saya lihat dia dua aspek penting, orang kata pengaruh kepada orang Melayu ni adalah ceramah masjid dengan khutbah. Ya. This is a two element yang penting. Kalau saya tambah sikit Prof. Tajuddin, apabila saya hadir ke masjid, apabila saya mendengar khutbah Jumaat, ada di kalangan khutbah rasmi dan juga ceramah-ceramah di masjid ini mengangkat bahawa pimpinan sekarang ini mengangkat agenda liberal. Liberal yang mereka faham ini mengangkat agenda LGBT. Mereka mengangkat ingin menghapuskan hak-hak istimewa orang Islam dan orang Melayu. Agenda yang akan menghalalkan benda yang haram. Kita akan tak lama lagi masjid akan kurang program-program agama. Saya rasa macam di luar konteks, kerana kita masih aktif di sekolah, di masjid dan sebagainya, hebat pengajian agama, tapi mengapa naratif ini diangkat dalam satu khutbah Jumaat? Saya rasa macam terpaling. Kenapa ini pemahaman liberal itu begitu sempit yang mereka faham dari pandangan orang-orang yang tertentulah dari sudut politik, pandangan Dr. Tajuddin? Ya, sebab kita tidak nak menyalahkan mufti ataupun ustaz-ustaz ataupun golongan-golongan agamawan yang berada dalam institusi agama seperti jabatan-jabatan agama. Sebab mereka ini semua telah dilatih, ada kurikulum dia lah, kurikulum madrasah, kurikulum yang itu dan sebagainya. Pernah saya sebutkan bahawa kita perlu orang kata the training of ustaz-ustaz ni perlu kena bercampur dengan let's say sosiologi, psikologi dan sebagainya, iaitu untuk multidisciplinary supaya dia boleh menampak Islam tu mereka dengan lebih luas. Tetapi mereka sudah terlampau lama dalam sistem ini. Adakah sukar untuk pentadbiran ini merubah pendekatan mereka? Ya, itulah dia, because Islam di negeri-negeri ini dia diasingkan daripada the federal. Tapi saya rasa kalau JAKIM boleh mulakan dengan kutubah-kutubah yang mengangkat konsep-konsep yang dikatakan tadi, dan saya kata kalau masalah dengan perkataan liberal tu jangan gunalah perkataan lu. Terus gunalah. Saya dah cakap banyak kali dah. Saya kata dalam PhD pun kita problematic terminologi kita tolak ke tepi. Begitu negatif konotasinya. Kita naikkan istilah-istilah baru. Contohnya saya gunakan istilah Melayu global. Jadi kita kata Melayu global ni dia tak takut pun DAP, dia kata okey, kita boleh mencabar. Melayu lokal ni dia takut, jadi dia nak orang kata menjadi tuan saja dan bagian tu. So yang kritikalnya sekarang adalah universiti. Universiti ni kerja dia apa? Kita nak tengok sekarang, saya harap Dr. Khalid Nordin boleh lihat bahawa kita kena membina suatu graduan yang mempunyai aspek keinsanan. Daripada all this industry based, dah banyak dah arkitek, lebih-lebih doktor pun rasa macam dah lebih dah kan. Jadi macam tu. So jadi this industry thing dah tercapai lebih dah orang kata lebih pun dia punya supply. Jadi yang kita nak bina adalah this person, graduan yang boleh nombor satu, dia boleh orang kata apresiasi budaya orang lain. Tak boleh kata budaya dia je yang betul. Dan dia boleh orang kata work with dan terima kepercayaan orang lain. There's nothing wrong kalau dia terima orang Kristian dengan cara Kristian dia, orang Buddha dengan cara Buddha dia, dan dia dengan cara Islam dia, tak ada isu pun. Saya tak ada takut apa-apa pun kalau saya pergi ke gereja ataupun pergi ke temple, tak ada isu pun. Jadi aspek ini di universiti dan juga institusi agama perlu bekerja bersama dengan konsep yang dikatakan Islam Madani untuk mereka lebih faham, dan dengan cara itu barulah kita boleh mendapat satu kejayaan. Kalau tidak, memang dia sukar nak mengubah orang kata set naratif, set mindset yang telah berapa tahun di idea dan nak pergi syurga ni, dia kena nombor satu jaga halal haram, nombor dua kena buat ritual banyak-banyak, nombor tiga kita kena defend Islam. Tak kira kita bohong ke, kita rasuah ke, kita apa ke, kita kena defend. This is the three narrative. Compassion kepada orang, kasih sayang kepada orang, orang kata apresiasi kepada yang lain, semua tu tak wujud.
yang semua tu pula yang ada dalam Madani Islam tu. Jadi ini yang menunjukkan bahawa konsep ketuhanan Islam tu adalah konsep menakut-nakutkan Islam untuk duduk dalam satu kotak supaya dia selamat. Tetapi kalau selamat pun macam saya kata, kalau lipas 4-5 ekor duduk dalam kotak pun 4-5 hari matilah dia. Dia nak pergi mana? Dia nak cari makan pun tak boleh. Dia tak boleh macam tu. Pendidikan adalah untuk memberi kita, untuk orang kata apa, menerima cabaran macam mana dia datang, macam tu. Bukan to keep safe. Jadi ini konsep yang sedang diajar oleh pendidikan, tak kira pendidikan sekular atau juga pendidikan agama. To keep you safe. Ya, ketika di Sarawak, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat apabila berjumpa dengan Akar Umbi dan pimpinan di Sarawak, berkata semangat toleransi, persefahaman agama yang begitu tinggi di Sarawak dan Sabah itu menjadi model yang menjadi satu orang kata pun konsep yang wajar dicontohi mereka yang tinggal di Semenanjung. Dan kita tahu Perdana Menteri cukup popular ketika ini di Sabah dan Sarawak dengan memberikan hak semula dalam perjanjian MA 63. Adakah elemen keagamaan, elemen toleransi budaya ini perlu juga diangkat, bukan hanya memenuhi aspirasi MA 63 dari sudut sosio-ekonomi, dari sudut jumlah peruntukan yang wajar diterima oleh Sabah Sarawak, tetapi dari sudut integrasi kaum dan agama yang begitu moderat, yang begitu progresif dan tinggi itu perlu dicontohi oleh bahagian kita di Semenanjung ini, kerana kita masih bercakaran tentang titik bengit, siapa lebih halal, siapa lebih Islam, siapa lebih cepat masuk syurga berbanding orang yang tak masuk syurga. Prof. Tajudin. Saya selalu mengatakan pada rakan-rakan Sabah dan Sarawak yang selalu berkata demikian, bahawa mereka bangga dengan toleransi mereka. Saya kata, you 10 tahun lagi problem sama je dengan Semenanjung. Saya kata, jangan risaulah. Okay? Kenapa macam tu dia kata? Sebab saya kata, nombor satu, your children are educated in Semenanjung. Okay? Semenanjung dia pergi university education, and this is the key. University itu mengajar tentang apa? Apa benda yang dia ajar? Okay? Jadi dari sudut MPU subjek saya tengok tak apa serius pun. Okay? Dan kalau ada yang konsep agama semuanya yang very narrow dan sebagainya. Jadi dia tidak diberi perhatian. Kita lihat yang isu budak yang buat Sikh Hail tu kan, yang dekat Sabah tu rasanya, yang tu Sabah ke Sarawak, yang kata bahawa dia setuju untuk bunuh semua orang Yahudi. Sebab orang Yahudi ni semua jahat-jahat. Kau kenal ke orang Yahudi ni? Kau kenal ke anak-anak orang Yahudi dan sebagainya tu? Jadi dari sudut Sabah dan Sarawak ni, saya kata bahawa memang sekarang pula mereka pun ada budaya di mana mereka kahwin dan juga adik-beradik dan sebagainya tu. So that is different. Tetapi bila ideologi ketuanan ini datang, dengan walaupun mereka tak bagi Zakir Naik itu masuk, tapi dia punya message naik juga. Okay? Masuk ke dalam YouTube dan sebagainya. Jadi you cannot, tak boleh. Jadi that's why saya selalu sarankan bahawa perlu pendidikan kurikulum dekat university level ni diteliti dengan berhati-hati, untuk bukan kata nak cakap agama Islam, tapi untuk memberi konsep yang serupa, iaitu konsep Madani, civilizational. Berkaitan dengan untuk memastikan pentadbiran Datuk Seri Anwar dan kerajaan perpaduan ini berada di landasan yang betul, mengangkat governance, mengangkat tata kelola baik, memerangi rasuah dan juga ketirisan dan juga salah guna kuasa. Apa lagi dari sudut quick wins, kerana kerajaan ini sebenarnya tidak mempunyai masa yang banyak untuk mendapatkan keyakinan masyarakat dan juga orang macam Datuk Seri Akbar. Dari sudut itu, apa yang wajar dilakukan dalam masa 12 bulan ini? Kita dah melangkaui 100 hari, tetapi 12 bulan memasuki tahun kedua, tahun depan, jadi apa yang mereka patut lakukan? Yang pertama Perdana Menteri lah. Dia kena tunjuk contoh yang baik. Dia kena be whiter than white. Dia bukan saja clean, tapi seen to be clean. Ini akan diikuti oleh orang bawah. Menteri akan ikut, KSU akan ikut, dan orang bawah akan ikut. Sebab crime is learned. Maknanya rationalization. Kalau ketua tu buat, maka akan dibuat dia. Jadi itu sebabnya dia kena tunjuk contoh yang baik. Jadi kita rasa malu, dan yang kedua, menteri-menteri rasa takut untuk buat sesuatu yang tak baik sebab kita akan ambil tindakan. Dan yang kedua, Perdana Menteri itu sendiri tak buat begitu. Ini mustahak. Tetapi kebanyakan daripada ketua-ketua kita yang memang masalah. Sebab mereka sendiri bercakap tetapi tidak melaksanakan. Mereka tidak tunjuk contoh yang baik. Jadi ini akan diikuti oleh yang lain. Jadi dari teori fraud teori itu, daripada tiga, opportunity sebab you jadi menteri ada peluang. Yang kedua, pressure sebab nak hidup mewah. Ataupun rumah kita yang suruh kita hidup mewah.
Yang ketiga, rationalization. Kalau Perdana Menteri makan, Kita pun boleh makan. saya boleh makan. Kalau dia buat, kenapa saya tak boleh buat? Jadi itulah merupakan satu contoh yang baik. Ketua adalah segalanya. Begitu juga dalam syarikat. Tone at the top. Ketua tu. Orang tahu kita buat tak elok, tapi orang takut nak cakap. Tapi orang akan ikuti apabila kita tak buat perkara yang baik. Jadi itu merupakan satu pendekatan yang baik. Yang kedua ialah jangan kacau institusi-institusi. Seperti SPRM, peranan peguam negara dan juga judicial. Biarkan berlaku. Siapa yang buat, tanggung sendiri. Maknanya menteri-menteri yang buat, dia cakap, you buat, you tanggung sendiri. Pergi mahkamah, kalau you salah, you akan tanggung jawab. Kalau tak salah, kita ambil balik. Itu adalah perkara yang patut dibuat. Tapi kita nak ingat, enforcement ni adalah satu konsep yang short term. Tangkap-tangkap, masuk jail, masuk short term. Long term adalah education, preventive. Tapi ia memerlukan masa yang panjang lah. Maknanya kita start daripada tadika lagi, lebih kepada isu-isu integriti. Dan yang kedua, kita kena ingat apabila tadika tu, kalau balik rumah, ibu bapa kena tunjuk contoh baik. Kalau balik tengok duit seguning, anak tanya pun, you tak tahu apa nak jawab. Itu pula. Yang ketiga, peer group, kawan dengan siapa. Sikit Dr. Rozan, ini cabaran kerajaan ini. Datuk Seri Anwar, pendukung utama reformasi dan juga good governance, tetapi beliau tidak mempunyai masa yang panjang. Antara membentang rasuah, mengisi perut rakyat, menyediakan peluang pekerjaan yang bermaruah, gaji yang bermaruah. Di mana? Kalau Jacinda Ardern tadi ada keutamaan dia. Ada mekanisme yang menyebabkan 100 hari itu boleh dilakukan, ada momentum selepas 1 hari. Tetapi yang ini kita tak nampak lagi ni. Mereka main retail lah sikit sana sikit sini, tapi sudah nampak sedikitlah dari sudut kestabilan harga barang, barang-barang ada di pasaran makin banyak dan sebagainya. Tetapi kos masih tinggi, isu rasuah masih besar, isu berkaitan dengan individu dan sebagainya. Dr. Rozan, bagaimana perimbangan dan kita boleh lihat selepas 100 hari? Okey, Jacinda Ardern ada satu kelebihan. Dia bermula memerintah sebuah negara yang dari segi integritinya memang dah jauh ke depan. Tak ada masalah. Among the top 5 ya. New Zealand ni among the top 5 dari segi corruption perception index. Sedangkan kita di sini ni kita handicap dia banyak lah. Ya. Jadi nak tak nak dia ada macam ni ya. Apabila jentera kerajaan itu tidak efisien, tidak cekap, ia menjadi satu liability kepada rakyat dan kerajaan. Ibarat kita bawa kereta nak bawa laju, enjin powerful tapi tayar dah ada botak. Ya, dia tak akan berfungsi. Oleh sebab itulah kalau kita lihat dokumen asal di sebalik Madani ini yang versi bahasa Inggerisnya skrip, ya, kita akan dapati dalam perbincangan mengenai skrip tu dia turut menyebut tentang legal reform, institutional reform yang diperlukan untuk merealisasi matlamat-matlamat skrip ni. Oleh sebab itulah saya melihat bahawa satu vacuum yang saya rasa perlu diisi sekarang ni, tak cukup ya Perdana Menteri pergi launch Madani, lepas itu tak ada apa. Follow up dari segi implementation, transformation of the public sector, transformation of institution tu mesti berlaku. Dan ministers must live up to this expectation. Ya, kalau tidak, apa yang mungkin akan berlaku adalah kerajaan will lead the ministers. They will feed the ministers what you should do, this is the decision, dan minister akan mengikut. Oleh sebab itu, agenda reformasi ini akan terbabas. Ya. Oleh sebab itulah saya melihat the next challenge, kita lihat Malaysia Madani ini perlu diterjemahkan at the ministerial level dengan clear program, clear reform for agenda. Now, kembali kepada persoalan yang Saudara Nazri sebut tadi, masalah ustaz dengan pembawaan ketuanan, apa yang saya istilahkan sebagai coercive Islam. Aku tuan, kau kena ikut aku. Aku tuan, aku ada undang-undang, kau jangan menghina aku. Jangan ganggu sensitiviti aku. Kalau kita lihat kepada Madani ini, di antara nilai-nilai yang ditekankan adalah respect, care and compassion. Ya. Dan saya ingat ini lebih selari dengan apa yang terkandung dalam Piagam Madinah, yang lebih menekankan inclusiveness, ya, yang mana kita melihat bahawa kita memimpin dengan membina tauladan, dan tauladan itu berasaskan akhlak yang baik supaya orang yakin dengan kita. Masalah ketuanan, oleh kerana ia mengambil pendekatan coercive, dia tidak melihat perlunya nak membina akhlak yang baik di dalam kepimpinan. Oleh sebab itulah kita dapati
bagi saya masyarakat madani ini satu alternatif ya, konsepnya, dan ia perlu didukung bukan sahaja oleh pemimpin negara tetapi civil society, NGO, kerana idea madani ini separuhnya dirakyatkan, tidak hanya dijadikan sesuatu yang dibawa oleh golongan agamawan saja. Saya tambah sikit je. Saya rasa sampai masanya kita tak payah buat bangunan besar-besar, mega-mega. Kita lebih pentingkan kepada kehidupan masyarakat. Tapi tiang bendera boleh ke? Yang tu mungkin boleh kan. Itu di Sarawak ada banyak Luas minyak. sikit lah, Luas sikit tu, lah. kan? 30 juta. Saya rasa lah itu. Lepas tu yang kedua, macam GLC ni kita pun tengok dah semua berhenti. Tapi isi-isi lah, jangan cepat sebab ini merupakan pendapatan negara kan. Lepas tu, Tapi bukan diisi orang politik itu payah nak cakap kan. Tapi kebanyakan daripada ni lebih baik kita bagi orang profesional lah kan untuk memberi. Sebab ada juga orang tanya sama ada perlu ke government terlibat dalam perniagaan kan. Patut bagi prioriti kepada penjagaan. Ada orang cakap pasal ni pendapatan yang banyak, tak apalah, ada pro dan kontra. Tapi isi yang orang terbaik, pastikan bahawa tak ada ketirisan dan sudah tentu ia akan memberi impak yang baiklah kepada negara. Ya, sedikit 30% Prof. Tajudin. Ya, kalau kita tengok naratif agama ni macam tadi kata religion tadi tu kan. Yang sebenarnya tu kita nak kena tengok bahawa pendidikan dari sudut agama ni kata-kata Islam dan sebagainya tu bagaimana dia bawa pembawaan dia tu. Kalau kita katakan kita berkongsi. Itu satu benda yang itu pun tak dibuat oleh umat-umat Islam. Dia tak mahu berkongsi. Berkongsi pandangan, berkongsi budaya dan sebagainya tu. Jadi ini yang dikatakan bahawa pendidikan tu is crucial, is very critical. Pendidikan dekat universiti, dekat masjid, sekolah, dan juga di institusi sekolah tu tak tahulah dia susah sikit nak berubah. Cuma Prof, kita ada lebih teori tau. Kita sembahyang sunat, tapi bila keluar benda kita tak praktik. Sepatutnya praktikal tu kita lebih. Yalah, jadi kalau tengok parking masa sembahyang Jumaat. Correct. Pernah dengar masuk warak tapi kat luar tu menyusahkan orang. Betul. Tak boleh. It must stop actually. Ya. Okey. Menarik. Mungkin kita akan panggil lagi set yang sama ini untuk perbincangan yang lebih mendalam berkaitan dengan prestasi kerajaan ini. Terpulang pada anda menilainya, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang mungkin stagnan, ada yang mungkin tidak banyak bergerak, tetapi apapun apa yang saya dapat kongsikan kesimpulannya apabila saya bercakap dengan rakan-rakan dari Turki, dari Thailand dan Indonesia, minggu lepas saya berada dengan rakan-rakan di Singapura, mereka merasakan Malaysia sepatutnya lebih cemerlang untuk fasa ini kerana mempunyai seorang pemimpin, kerajaan yang stabil dan talent yang hebat rakyatnya, resources yang hebat. Tidak mustahil Malaysia akan jauh ke hadapan dalam masa yang terdekat dan jangka masa sederhana. Saya mengambil reaksi yang positif lah. Kalau orang luar dah anggap kita begitu, kenapa kita tidak boleh raikan? CPI pun insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Datuk Seri Akbar Sata. Terima kasih Dr. Tajudin Muhammad Rashdi dan juga terima kasih Dr. Rozhan Osman. Itu saja dalam Dialog 3 Penjuru. Assalamualaikum.